UK telah masuk secara resmi dalam peperangan menentang Iran. Peperangan merebak sampai ke Eropah. Dan sekarang Amerika gunakan UK untuk serang Iran. Bagus, kata Iran. Kami sudah sedia alat ini. Maka seluruh Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah telah terlibat. Dan kalaulah terlibat seluruh, sekarang telah merebak ke seluruh. Jangan lupa Asia Tenggara. Sebab Bangladesh, India, Filipina, Taiwan, Indonesia pun sedang dirancang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, qabi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang semakan Tuan Imam, Tuan Nazir, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, marilah kita lihat tajuk tentang suasana semasa dalam konteks dunia yang sedang berkolap. Tajuk pagi ini ialah sinopsis perang Iran-Amerika. Yang peperangan ini bukan saja melibat kedua negara ini, tetapi melibatkan seluruh umat Islam, bahkan seluruh dunia. Kebetulannya saya ada buku terbaru saya yang bertajuk Perjalanan Geopolitik dan Ibrah, yang catatan analisis saya tentang pergolakan dunia hari ini. Dan perbincangan kita pagi ini saya petik daripada bab 10 daripada buku tersebut. Saya bawa 2-3 biji ada kat luar situ, tuan-tuan yang berminat boleh tengok. Dan marilah kita renungi apa yang sedang berlaku dan kita refleks terhadap umat Islam seluruhnya. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab tusidunna fil ardi marratain wa ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahu al-azim. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, benar-benar kamu akan melakukan kemusnahan, kerusakan di atas muka bumi 2 kali dengan kerusakan yang melampaui batas. Inilah yang dibincang oleh para ulama. Bilakah perkara itu berlaku, sudah berlaku ataupun belum berlaku, ataupun satu sudah berlaku ataupun satu lagi sedang berlaku, wallahu a'lam. Tetapi Bani Israel telah membuat satu angkara yang besar sejak perang Biak sampai hari ini. Dan kita terus kepada tajuk kita. Dunia menyaksikan peperangan, tetapi bangsa bersatu kelihatannya tidak peperangan sama sekali. Bangsa bersatu melepas tangan kepada apa yang berlaku. Dan hari ini apa yang berlaku ialah masing-masing. Yang kuat akan bangkit, yang lemah akan tenggelam, dan nasib Palestin, nasib Gaza makin tertekan. Sampai hari ini kita lihat di Gaza saja, angkara daripada Yahudi, daripada Israel, 73,000 lebih yang telah terkorban sampai hari ini. Dan pagi ini pun masih pembunuhan bom dilakukan secara berterusan sampai hari ini. Pagi tadi pun, berita yang saya terima pagi tadi. Dan lebih menakutkan ialah 60% daripada bumi Gaza, khusus untuk Gaza, telah bertukar tangan, telah dikuasai oleh Israel. Yang tinggal lagi hanyalah 40%. Kemudian dunia apabila hancur Gaza, barulah mereka bersedang. Bersedang yang mereka sebut sebagai Peace Summit yang diadakan di Sinai dalam beberapa bulan lepas, menetapkan bahawa Gaza akan diserahkan pada badan korporat atau badan teknokrat untuk membangunkan kembali. Maka Hamas perlulah patuh. Maka Hamas yang berjuang selama ini tanpa Gaza telah patuh.
kami patuh pada perjanjian dan kami tidak berperang lagi. Tetapi Israel tak pernah patuh. Dia terus menyerang sampai hari ini. Dan apa yang berlaku ialah kawasan 40% yang ada, yang masih dipunyai oleh Gaza, dikepung sekarang. Dan berita yang kita terima 2-3 hari lepas ialah mereka telah membuat satu pagar ataupun satu separation yang baru, barrier yang baru, semakin kecil lah Gaza. Sudahlah kecil, dikepung, dan nasib mereka kita tidak tahu pasti semakin tenat. Kemudian bukan saja Gaza, mereka telah masuk West Bank. West Bank dapat. Mereka telah masuk dan telah menceroboh West Bank. West Bank ini dekat dengan masjid Baitul Maqdis kita. Dan itulah yang sedang kita sama-sama renungi, persoalan umat Islam yang sangat-sangat kritikal sekarang. Peperangan sedang merebak sudah sampai ke Mesir dan barangkali Turki. Jordan dan kawasan yang sekitar dengan Palestin telah berlaku. Dan semakin hari semakin parah, melibatkan jemaah haji kita, jemaah umrah kita, ada yang tergala. Tetapi setakat ini selamat Alhamdulillah, tetapi bila-bila masa airport mereka ditutup disebabkan oleh pergerakan yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang. Berita yang kita terima 2-3 hari lepas, mereka telah menceroboh West Bank, iaitu tepi barat. Tepi barat ialah kawasan ini. Tadi, Palestin itu terbagi kepada dua bahagian yang telah dirampas. Asalnya Palestin, tapi diambil oleh Israel. Maka tinggallah Palestin, Gaza yang kecil, dan juga West Bank. Dua kawasan yang terpisah. Negara sama, ia dipisahkan Israel. Dan sekarang Israel ingin mengambil kedua-duanya. Israel ingin mengambil kedua-dua Gaza dan West Bank. Gaza telah mereka angkat selesai. Sekarang Gaza diserahkan kepada antarabangsa, tetapi yang berperanan ialah Israel dan Amerika juga. Amerika dan Israel secara tidak langsung telah kuasai Gaza. Sekarang mereka anggap Gaza selesai. Mereka menceroboh Ramallah ataupun kawasan West Bank. Apa yang kita lihat hari ini ialah West Bank. West Bank menerima nasib yang hampir sama dengan Gaza. Belum seberat Gaza, tapi mereka telah masuk dan telah menangkap orang Palestin di West Bank. Mereka telah masuk dan membakar masjid. Berita yang kita terima, mereka membakar masjid, membakar sekolah dan sebagainya, hospital. Ini apabila mereka anggap Gaza selesai, mereka masuk lebih luas. Dan cita-cita mereka bukan hanya untuk Palestin, tetapi untuk seluruh kawasan Timur Tengah di antara Sungai Nil dan Sungai Porat. Itulah yang mereka rancang. Ini juga ialah bakar masjid. Masjid-masjid mereka bakar. Masjid-masjid yang ada di Gaza, yang masih tinggal 1-2 ataupun yang dibina kembali, dibom supaya Gaza tidak ada masjid dan supaya West Bank tidak ada masjid. Ingat, Masjid Aqsa kita salah satunya. Salah satunya di Jerusalem, Masjid Aqsa kita. Itulah yang menjadi pertahanan terakhir kita. Dan inilah yang berita ini kadang-kadang keluar di Indonesia, tapi tidak keluar pada kita. Dan inilah kepala otak mereka. Menteri ini telah meruntuhkan 5,000 rumah di West Bank. Dan dia mengatakan saya akan terus runtuh sehinggalah West Bank jadi macam Gaza. Sebab itu ialah bumi kami. Dia mendakwa itu bumi dia. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Dunia hanya memerhatikan, bangsa bersatu tidak bertindak. Bangsa bersatu hanya bertindak apabila West Bank hancur seperti Gaza, baru mereka panggil sidang. Mereka bagi peluang untuk hancurkan sepenuhnya. Kemudian bila dah hancur, mereka panggil untuk bersidang. Kita ambil iktibar apa yang berlaku di Bosnia. Apabila orang Bosnia dibunuh sebanyak ramainya, maka selama beberapa tahun lepas hampir separuh bandar Srebrenica telah hancur, baru mereka panggil persidangan bangsa bersatu. Itu style bangsa bersatu. Dan mereka lakukan perkara ini berkali-kali. Umat Islam sepatutnya kita bersatu, tetapi kita milih perpecahan. Oleh sebab itu kita tidak ada kekuatan. Sekiranya umat Islam bersatu, 53 buah negara umat Islam, tuan-tuan,
Israel tak mungkin muncul di situ. Israel tidak mungkin muncul di tengah-tengah bumi umat Islam sekiranya kita bersatu. Tetapi kita memilih perpecahan. Kekuatan kita tidak ada. Umat Islam ramai, tetapi hanyalah buih yang kosong. Dan beberapa hari lepas, Netanyahu macam biasa, dia mengatakan bahawa tepi barat ialah bumi moyang kami. Terbuka. Di depan Palestin, dia mengatakan bumi ini kami akan ambil. Sebab bumi ini moyang kami yang punya. Kalaulah logik ini dia guna, maka Amerika itu bumi orang Indian. Australia itu ialah bumi orang Maori. Vietnam itu bumi orang Melayu. Sebab campa pernah berdiri di Vietnam. Kalaulah alasan yang sama diberikan oleh Netanyahu bahawa moyang dia pernah berada di Palestin, pernah berada di West Bank, maka West Bank bumi dia. Maka kita boleh guna hujah yang sama. Tetapi mereka tak perlu hujah. Orang zalim tak perlu hujah, tuan-tuan. Hujah kalah, dia gunakan kuasa. Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrus. Ibrahim AS berhujah dengan Namrus. Namrus kalah hujah. Tapi Namrus ada kuasa, maka dia guna kuasa dia. Itu dia. Sama. Hujah telah kalah, mereka ada kuasa, mereka guna kuasa. Dan perkara ini berlaku sepanjang sejarah manusia. Tujuan sebenar Israel bukan untuk mengambil Palestin semata-mata. Mereka ambil daripada perancangan mereka, daripada Mesir sampai ke Iraq. Dan tuan-tuan, minggu ini mereka sudah serang Iraq. Mereka serang Iran kononnya, tetapi mereka tersekat di Iran, mereka terus ke Iraq. Sekarang mereka sedang membedil Iraq. Sebab yang mana satu jatuh tak kira. Tapi kawasan yang mereka klaim sebagai bumi moyang mereka daripada Sungai Nil sama Sungai Furat. Yang mana jatuh lebih awal tak perlu, tak penting. Dan mereka juga membedil Lebanon. Mereka tersekat di Lebanon, tuan-tuan. Mereka kalah di Lebanon. Dalam konteks teknikal, mereka kalah di Lebanon. Dari segi taktikal, mereka kalah di Iran. Mereka melencong ke West Bank. Mereka melencong ke Iraq. Dan mereka jangka melencong ke Turki. Dan mereka mula masuk Mesir. Tetapi bukan Mesir secara direct, tetapi mereka telah lakukan provokasi sehingga Iran telah membedil kapal Mesir. Bukan kapal Mesir, kapal mereka di Mesir. Dan bakal tercetus peperangan melibatkan Mesir. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terlibat dengan peperangan. Dan inilah membimbangkan umat Islam, Masjid Aqsa kita di hujung tanduk. Sebab mereka untuk untukkan Masjid Aqsa menjadi ibu negara kepada kawasan yang luas ini. Kawasan yang luas ini akan menjadi negara Israel Raya. Dan Palestin, Jerusalem jadi ibu negara mereka, pusat dunia, New World Order. Yang sekarang berpusat di Amerika akan dipindah ke Jerusalem. Dan Jerusalem akan menjadi tempat terakhir mereka barangkali. Di antara orang Amerika sendiri, mereka sedar bahawa apa yang berlaku sekarang ialah perancangan untuk membina Israel Raya. Dan perancangan mereka ialah untuk meruntuhkan Masjid Aqsa sebagaimana kita sebut berkali-kali. Tetapi mereka tidak ada peluang yang sangat sesuai untuk meruntuhkan. Mereka harus menggunakan Sunni untuk hancurkan Syiah lebih awal. Dan selepas Syiah telah jatuh, maksudnya selepas Iran jatuh, giliran Sunni pula akan timbul. Sekarang mereka menggunakan Sunni, mereka menggunakan Jordan, mereka gunakan UAE, mereka gunakan Kuwait dan negara-negara Sunni untuk memerangi Iran. Mereka jangkakan Iran jatuh dengan cepat, lepas itu mereka akan jatuhkan Sunni. Bagi mereka Sunni dan Syiah sama saja. Kita yang bergaduh antara Syiah dengan Sunni, tetapi mereka sama saja. Kedua-duanya harus dihancurkan. Kalau boleh gunakan Syiah untuk mengajar hancurkan Sunni, tak ada masalah. Ataupun gunakan Sunni untuk hancurkan Syiah, akhirnya kedua-duanya akan dihancurkan.
Sebab negara yang mereka klaim ialah daripada Mesir sampai ke Iraq. Dan sekarang mereka buat perancangan lebih luas. Mereka inginkan Iran. Mereka inginkan Afghanistan. Mereka inginkan Pakistan. Sekarang mereka berbaik dengan Pakistan. Tetapi aim akhirnya untuk hancurkan seluruh negara umat Islam. Itulah relevannya kita. Sedangkan sebagai kita mengatakan inilah masalah mereka, bukan masalah kita. Tuan-tuan, ini masalah kita. Dan sekarang untuk sementara mereka ingin menggunakan Masjid Al-Aqsa kita 7% untuk mereka. Sebelum ini 100% mereka punya. Mereka sudah tawan Masjid Al-Aqsa kita sejak tahun 1967. Tetapi orang tua dibenarkan masuk. Orang muda tak boleh masuk. Kadang-kadang mereka benarkan kita solat, hari raya dan sebagainya, tetapi kadang-kadang mereka tutup. Tetapi sekarang perancangan mereka adalah untuk membina bangunan baru, runtuh sepenuhnya, buat sementara. Oleh kerana Iran belum jatuh. Maka mereka katakan, kita akan ambil Masjid Al-Aqsa, 70% Masjid Al-Aqsa kita akan ambil. Tinggallah 30% untuk Islam. Dan itulah perancangan awal sebelum mereka meruntuhkan sepenuhnya. Ingat, inilah peta mereka. Daripada Sungai Furat sampai ke Sungai Nil. Ialah bumi Israel, sebab mereka kata moyang kami pernah berada di situ, termasuklah di Mekah dan Madinah. Di Madinah juga moyang kami pernah tinggal. Nama moyang kami kata Israel Bani Qanaqah, Bani Quraizah, Bani Nadir, Khaybar. Itu bumi kami. Sebelum Rasul kamu datang ke Madinah, moyang kami berada di situ. Betul. Mereka datang beramai-ramai sebab dalam kitab mereka mengatakan bahawa Rasul yang terakhir akan dibangkitkan di Yathrib. Mereka datang pada seluruh kawasan Yahudi termasuk Yaman, daripada bawah, daripada atas Syam, untuk menunggu Nabi yang bakal diutuskan ke Yathrib. Nabi diutuskan. Mereka sangka Nabi itu daripada bangsa mereka. Dan tiba-tiba datang daripada bangsa Quraisy yang jadi musuh mereka. Mereka lah yang menentang Rasulullah pertama kali. Apabila mereka datang untuk menyambut Rasul yang mereka sangka daripada bangsa mereka sendiri. Itulah Bani Israel. Dalam konteks ini, mereka telah menceroboh Lebanon, tuan-tuan. Mereka menceroboh Lebanon dan mereka telah membunuh 4,257 berita minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Mereka sudah isytiharkan mereka sudah kuasai Lebanon. Rupa-rupanya mereka kalah di Lebanon. Sehingga panglima perang mereka, jeneral mereka terbunuh di selatan Lebanon dan tentera mereka terkepung oleh tentera Lebanon. Maksud saya, tentera yang simpati pada Iran. Sebab Lebanon ada kerajaan sendiri, kerajaan Lebanon, tetapi ada yang satu puak lagi, iaitu puak yang bersifati dengan Iran, yang sedang berjuang, iaitu dipanggil Hizbullah. Tentera Israel yang masuk telah ditawan oleh Hizbullah. Dan terpaksalah dia minta tolong, Eropah datang tolong menyelamatkan tenteranya. Maksudnya Israel kalah di Lebanon. Bila kalah di Lebanon, dia masuk Iraq pula dah. Bila tersekat di Iran, dia masuk Lebanon. Bila tersekat di Lebanon, dia masuk Iraq sekarang. Perancangannya untuk masuk Mesir dan Turki. Itulah perancangan mereka. Dan inilah niat mereka untuk kuasai Lebanon terkendala sebab tentera mereka terkepung. Dan banyak jeneral mereka pun selepas beberapa hari baru boleh keluar sebab dikuasai oleh Hizbullah. Menunjukkan mereka tidak ada kekuatan, tuan-tuan. Mereka sudah kehabisan senjata. Tetapi Yahudi tetap Yahudi. Dia memaksa mereka menjadi hambanya, sedangkan mereka sudah bankrupt. Mereka sudah kehabisan senjata untuk bertemu dengan musuhnya, khususnya untuk bertemu dengan Iran. Dan mereka terpaksa minta tolong negara Eropah, tolong kami. Negara-negara yang sangat rapat dengan Israel, Jerman, UK, Perancis, Itali, sekarang berpura-pura
tidak berpihak kepada Israel. Walaupun sampai bila-bila pun negara ini jangan percaya, tuan-tuan. Sampai bila-bila pun mereka bersama Israel, tetapi oleh kerana Israel kelihatannya sudah hampir kalah, mereka berlepas diri. Kononnya, England berlepas diri dan mereka ditukar Perdana Menterinya sebab Perdana Menterinya telah mengatakan kami tidak ikut Israel lagi. Padahal dia adalah penyokong kuat Israel. Dan ditukar Perdana Menteri baru. Perdana Menteri baru isyaratkan perang ke atas Iran. Perdana Menteri baru dilantik 2-3 hari baru, beberapa minggu lepas. Isytiharkan kami akan berperang membantu Israel. Itu sebab Perdana Menteri lama telah dipecat. Sekarang Itali yang begitu kuat menyokong Israel, kononnya sekarang kami tidak mengikut Israel lagi. Mereka melihat geopolitik yang sedang berlaku. Sedangkan mereka bersama sentiasa, dan itulah yang berlaku sekarang. Israel minta bantuan Eropah untuk menyelamatkan tenteranya di Lebanon. Maksudnya mereka kalah di Lebanon. Tetapi mereka masuk Iraq. Inilah sinopsis. Mereka mengatakan bahawa Palestin adalah bumi yang dijanjikan. Dan mereka perlu mengambil Palestin. Dan mereka mengambil pada tahun 1948 dengan pertolongan British. Kemudian mereka satu lagi step, mereka mengatakan bumi kami ialah daripada Mesir ke Sungai Nil. Mula-mula mereka kata Palestin saja. Bila Palestin sudah nampak akan jatuh pada mereka, mereka mengatakan kami membina satu empire yang baru yang kepunyaan moyang kami daripada Mesir ke Sungai Nil dan ke Furat. Kemudian sekarang di bawah New World Order, mereka klaim dunia kami punya. Kami bangsa terpilih, Sya'bullah Mukhtar. We are the chosen people. Orang lain diciptakan untuk menjadi hamba kepada Israel. Gentile. Dalam bahasa Inggeris sebut Gentile. Dalam bahasa Hebrew mereka sebut Goyim. Maksudnya lah hamba kepada Israel. Oleh sebab itu, Israel sentiasa di atas undang-undang. Undang-undang untuk orang lain, bukan untuk mereka. Itu sebab bangsa bersatu tak pernah patuh bila menyebabkan kepentingan Israel dinafikan. Sekarang mereka ingin ambil Iran. Tadi peta mereka hanya sampai ke Iraq. Tetapi mereka tak puas hati. Mereka ingin ambil dunia. Iran menjadi penghalang. Jadi mereka dalam perancangan mereka, Iran telah jatuh. Perancangan mereka selepas Iran di boikot ekonomi selama puluhan tahun, 50 tahun, hampir 50 tahun. Maka Iran telah lemah selemah-lemahnya. Dan mereka sudah bahagi. Mereka sudah bahagi sebelum peperangan lagi. Mereka jangkakan 1 minggu paling lama Iran akan jatuh. Dan sudah ada bahagian-bahagian yang membantu Israel selama ini, membantu Amerika akan diberikan saham di Iran. Secara langsung ataupun tak langsung, mereka telah selesai. Negara Arab juga ada saham. Setiap negara Arab itu ada saham di Iran. Kamu akan dapat bahagian. Kami akan potong ke Iran, akan kita bagi sama rata. Janjian. Tetapi mereka akan bohong. Dan mereka masuk Iran, mereka kecundang di Iran. Sebelum peperangan lagi, Presiden Amerika sudah mengisyaratkan bahawa segala harta Iran, minyak, emas, segala hasil masa mereka, Amerika yang punya. Sebab Amerika ialah bumi terpilih. Di sebalik Amerika, bukan orang Amerika, tetapi Yahudi, Bani Israel. Yang mereka sekarang ialah Bani Konokok. Yang menjadi pemimpin di Amerika ialah Bani Konokok. Siapa dia Bani Konokok, tuan-tuan? Yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Mereka berkumpul sekali di Amerika dan itulah yang menjajah dunia sekarang. Bani Konokok namanya. Yang merancang untuk membunuh Rasulullah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, kami ingin menerima Islam, harus datang Rasulullah ke kampung kami. Kami nak terima Islam. Mereka melakukan perancangan. Yang seorangnya ditugaskan di atas bangunannya, bila Rasulullah datang, berborak dengan ketua dia, campakkan batu ke atas kepala Rasulullah. Kata tafsir, tuan-tuan boleh baca. Bagaimanakah peperangan Rasulullah dengan Konokok itu bermulanya.
Rasulullah datang dengan sahabatnya. Rasulullah sangka benar-benar mereka ingin menerima Islam. Ketika Rasulullah bercakap dengan ketua pemimpin Qainuqa, ya di atas ada gerakan. Dan Rasulullah diberitahu dengan wahyu, ada gerakan di atas. Dan Rasulullah diselamatkan oleh Allah SWT. Dan Rasulullah istihakkan perang ke atas Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dihalau di Madinah. Dan mereka sekarang memerintah mereka. Kita kena hubung dengan sejarah umat Islam. Apa yang berlaku sekarang. Dan mereka sangat dendam dengan umat Islam. Dan mereka ingin kembali Madinah. Sebab Rasulullah halau mereka daripada Madinah. Dan percubaan untuk masuk Madinah telah berkali-kali masuk. Mereka sudah berkali-kali percubaan untuk masuk ke Madinah. Dan mereka terpaksa mengadakan hubungan dengan negara Arab yang setia pada mereka. Dalam konteks ini, kita lihat peperangan telah berlaku 5 bulan. Peperangan Iran, Amerika 5 bulan hari ini. Peperangan Israel dengan Gaza sudah masuk 1000 hari lebih. Konflik tidak semakin mengurang tetapi makin merebak. Maka Iran menutup Selat Hormuz dan inilah nadi ekonomi dunia. Maka seluruh dunia terkena. Selat yang kecil ini menjadi nadi dunia, minyak. Dan seluruh dunia yang tidak dibenarkan kapan yang lalu menerima ekonomi yang sangat parah, termasuk Amerika. Amerika sudah tidak mempunyai minyak yang cukup. Mereka mencuri minyak di Venezuela, tetapi masih belum mencukupi untuk kegunaan dalam negeri mereka. Negara-negara tertentu, Thailand, Filipina, minyak terjejas dengan hebat. Negara-negara seluruh dunia disebabkan sekatan nadi di sini. Nadi ekonomi dunia disekat oleh Iran. Dunia menjerit walaupun Iran tidak ada senjata nuklear, tetapi dia ada senjata yang sangat-sangat hebat, yaitu terusan Hormuz. Satu lagi terusan yang berada di antara Yaman dengan Saudi ataupun dengan Semenanjung Arab, Mandeb juga ditutup oleh Yaman, menyebabkan 2 salur nadi terputus. 2 salur nadi diikat macam orang kena stroke, tuan. Dunia seperti orang kena stroke sekarang. Dan sekarang Amerika menerima nasib ekonomi yang sangat-sangat runcam. Apakah alasan anda menutup Hormuz? Sebab dia dinafikan ekonomi. Ekonominya diboikot, tuan-tuan, sudah 50 tahun. Mereka sangka Iran telah hancur sebab ekonominya. Iran mengatakan selama kami diboikot oleh dunia, kami terima kasih pada satu negara saja, Malaysia. Ketika seluruh negara boikot kami, Malaysia lah tolong kami. Sekarang kapal Malaysia, lalulah Hormuz, kami balas jasa kami. Kami balas jasa Malaysia. Hebat lah tuan. Rupa-rupanya kita ni baik orang ni. Ketika semua barat berpakat untuk boikot Iran, kita tidak boikot. Secara tidak resmi. Kalau resmi pun kata boikot, tidak resminya kita tak boikot. Kita menghantar minyak sawit kita dan sebagainya. Sekarang dia istihakat terima kasih Malaysia. Anda lah yang budi baik, bukan jiran anda. Jiran anda Indonesia kami tak benarkan lalu. Kami ada sejarah yang pahit bersama mereka. Itu kata Iran, bukan saya. Kata Iran, kalau orang lain tak boleh jual minyak, kami tak boleh jual minyak, orang lain pun tak boleh jual minyak. Kami sekat sebab minyak dalam situ. Semua tak boleh. Bebaskan kami daripada sekatan ekonomi, kami buka balik. Dan itulah yang sedang berlaku tepat sekarang. Sekarang Amerika yang jualan minyak dalam petrodollar menggunakan US dollar ditukar oleh Pakatan Baru. Pakatan Baru apabila Iran berpakat dengan China dan Rusia. China dan Rusia bukan nak toleran sangat, tuan. Tetapi mereka jadikan Iran sebagai alat untuk mereka bertempur dengan Amerika. Itu saja pada pandangan kita. Tetapi sekurang-kurangnya mereka bersama Iran untuk menentang kuasa besar Amerika. Pakatan Baru menjadikan yuan China sebagai mata wang untuk petrodollar, menggantikan petrodollar yang disebut sebagai yuan dollar. Bukan, petro yuan. Tadi petrodollar ditukar menjadi petro yuan. Maka menjeritlah Amerika.
Amerika menjerit sebab wang dia tidak digunakan lagi. Sedangkan wang Amerika, tuan-tuan, tidak ada cakaran. Wang disebut fiat money yang tidak ada sebarang jaminan. Wangnya hanya dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang kuat, maka wangnya kuat. Tapi bila kerajaan lemah, wang Amerika lemah. Kalau jatuh kerajaan Amerika, kosong nilai US dollar. Kalau kerajaan Amerika jatuh, tuan, nilai US dollar sama seperti wang Jepun yang 1 sen tak laku masa perang Jepun dulu. Sebab dia bukan wang yang dicagar kepada komoditi. Dia hanyalah wang yang dijamin oleh kerajaan. Kita semua negara kecil mesti ada reserve. Untuk keluarkan wang kita ada reserve. Tak kira lah berapa sawit ke emas ke perak ke, tak kira. Tetapi Amerika dia negara superpower, dia above the law. Dia tak ada sebarang cagaran. Dia kata kami kuat, kerajaan kami tak akan jatuh. Dan kami jamin harga $1 ini laku $1. Kita mesti ada emas. Sebenarnya yang kita bawa RM1 itu, dia melambangkan simpanan kita sama ada perak atau emas dalam bank negara. Dalam konteks ini, tuan-tuan, pembohongan ialah geopolitik. Senjata geopolitik ialah pembohongan. Sekarang AI kira berapa banyakkah Trump berbohong. Dan ini datanya. Data ini saya petik beberapa hari lepas. Sehingga 27 Julai, minggu lepas, Trump telah berbohong sebanyak 85,000. Ini dibilang oleh AI. Sebab sekarang bila cakap dalam berita semua dikumpul, boleh semua dapat data. Dia berbohong 82,000 kali, tuan-tuan. Dia cakap tak pernah betul. Dan average-nya satu hari dia bohong 169 perbohongan. Nak percaya orang macam ni, tuan-tuan? Kalau sekali pun bohong, orang tak percaya. Ini dah 1000 kali yang ramai masih percaya. Yang petik perkataan dia dalam berita, dia adalah pembohong. Dia kata Iran lah kalah. Maksudnya Amerika yang kalah. Apa yang disebut itu terbalik sama sekali. Semua terbalik. Ini yang kira bohong. Ini bukan kita. Dia sendiri. IA dia yang kira. Dan dalam ini kita lihat, apabila mereka tersekat di Iran, mereka minta tolong Qatar. Ceasefire, perdamaian. Ingat, beberapa bulan pas, bila mereka tersekat di Iran dengan tuduhan bahawa Iran ada senjata, maka Iran membalas dengan serangan-serangan yang tak disangkanya. Apabila kelihatan mereka tidak dapat bertahan serangan Iran, mereka katakan ceasefire. Iaitu gencatan senjata diusahakan oleh Qatar. Qatar terkial-kial untuk mengadakan gencatan senjata. Bila gencatan senjata, rupa-rupanya mereka hanya untuk beli masa. 12 hari katalah. 12 hari inilah untuk mereka bawa masuk senjata untuk menentang Iran. Dan Iran ambil iktibar. Kemudian mereka berperang lagi. Kemudian mereka ceasefire lagi. Kali kedua, pusingan pertama 5 bulan pas mereka perang kali pertama. Kemudian mereka ceasefire 12 hari. Kemudian mereka perang lagi. Bila mereka tak tahan lagi, mereka ceasefire. Maka Islamabad menjadi agen mereka untuk mengadakan ceasefire dengan Iran. Iran masih tak percaya. Tetapi oleh kerana dunia mencadangkan kita pergi. Dan mereka tanda terangi. Dan mereka belok lagi. Mereka belok perjanjian. Berperang lagi kali kedua, tuan-tuan. Kemudian mereka mulakan kali ketiga. Mereka peperangan kali ketiga, Amerika kehabisan senjata, mereka minta Switzerland mengadakan gencatan senjata. Maka gencatan ketiga ialah di Switzerland. Sekarang pusingan keempat, yang berlaku sekarang pusingan keempat, tuan-tuan. 3 pusingan Amerika kalah. 3-0. Berita Malaysia tak sebut, berita dunia tak sebut, CNN tak sebut. Amerika kalah 3-0 dalam 3 pusingan. Dengan Jepun, Amerika kalah 5-0 dalam Perang Dunia Kedua. Apa yang mereka lakukan bila mereka kalah 5-0 dengan Jepun? Pusingan ke-6, mereka bom Hiroshima dan Nagasaki. Mereka menang. Akhir sekali mereka menang dengan bom. Sekarang mereka kalah 3-0 dengan Iran. Dan kita jangka mereka bom Iran.
Dan dunia tidak benar dalam berita, tuan-tuan. Sekarang mereka minta untuk berdamai. Sekarang mereka minta berdamai dan Iran tak kisah lagi dah. Kami tak dengar dah. 3 kali kami ditipu. 3 kali kami tipu, kami tak dengar lagi. Kali keempat ini kamu akan bohong. Benar. Dalam mereka mengajak berdamai, mereka serang Iraq. Iraq yang mereka dakwa bahawa di situ ada simpati tentera yang bersimpati pada Iran dan mereka serang Iraq beberapa hari lepas. Ini kita lihat perundingan Iran dengan Amerika yang dijangka berlaku di Switzerland telah tidak berlaku. Mereka menipu Iran. Rupa-rupanya persidangan terjata di Switzerland ialah dengan harapan pemimpin tertinggi Iran sendiri, Ayatollah Moshtaba, anak kepada Ayatollah Amir Khomeini, supaya datang dan mereka merancang pembunuhan. Dan ini dapat didetek oleh Iran lebih awal. Mereka tak jadi bersidang, mereka balik sebelum bersidang. Sebab mereka merancang untuk membunuh pemimpin. Bila mereka tak boleh berdepan dengan betul, dengan dalam peperangan, mereka nak bunuh pemimpin. Itulah cara mereka. Dan mereka telah membunuh Khomeini. Ali Khomeini, iaitu pemimpin yang pas. Dan kini kita lihat. Setiap kali ada perjanjian, mereka serang Lebanon. Syarat perjanjian ialah tentera Israel keluar dari Lebanon. Tapi yang berjanji mereka, yang ceroboh Israel, mereka bukan dua entiti yang berbeza. Mereka sama. Mereka rancang satu berdamai, satu belok perdamaian. Israel menjadi ejen untuk belok perjanjian. Amerika kata perjanjian. Dan mereka ialah datang daripada sumber sama. Supaya dunia ditipu. Kita mengatakan Amerika baik untuk berdamai, Israel yang tak baik. Dua-dua sama. Dan apa yang berlaku kemudian ialah seperti yang sebutkan tadi, untuk berdamai mesti keluar daripada Lebanon. Trump kata keluarlah Israel. Kami tidak terikat dengan mereka, dia kata. Kami tidak akan tinggal Lebanon sebab mereka nak ambil Lebanon. Sebahagian daripada Israel raya mereka, perancangan mereka. Apabila Gaza selesai, mereka anggap West Bank selesai, mereka akan ambil negara-negara yang mereka rancang. Dan ceasefire tidak berlaku. Dan mereka terus attack Gaza. Sedangkan perjanjian Gaza berlaku beberapa bulan lepas. Yang dunia saksikan, dunia hadir di Sharm el-Sheikh, di Sinai, Mesir, yang menyaksikan perdamaian di antara Gaza dengan Israel. Tapi dia masih serang sampai hari ini. Hamas patuh dan serahkan Gaza untuk dibangunkan oleh teknokrat sebagaimana sebutkan tadi. Tetapi Israel terus menyerang Lebanon, menyerang Gaza, dan mereka tidak ingin berdamai. Sebab kalau berdamai, maka perancangan mereka untuk bina Israel Raya tergendala. Kita flashback ke belakang. Mereka membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khomeini, pada 5 bulan lepas. Jenazahnya 4 bulan tertangguh sebab peperangan. Dan mereka menjangkakan tidak siapa yang akan hadir. Kemudian sebab mereka siapkan di barat, rakyat Iran benci pemimpin mereka yang zalim. Itu yang digambarkan. Termasuk negara kita. Digambarkan demikian. Rupa-rupanya Yerusalem itu dilakukan oleh Mossad. Dan mereka yang mengadakan kerusuhan bagi pihak yang kononnya rakyat menentang kerajaan. Bukan datang pada rakyat Iran sendiri, tetapi daripada luar. Jadi mereka masuk dan melakukan kerusuhan. Ditangkap oleh Iran, digantung syarul depan. Habis masa ditahan. Dan oleh sebab itu kita lihat hari kemudian rakyat keluar mengiringi jenazah Ayatollah seramai 43 juta orang. Rekod dunia. Tidak ada lagi sepanjang dunia moden menyaksikan seramai 43 juta yang keluar mengiringi jenazah. Belum ada. Paling ramai di Eropah sepanjang sejarah. 15 juta. Siapa dia? Jenazah siapa? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin rekod dunia sebelum setakat ini. 15 juta yang keluar di Perancis, kata dia. Tetapi
Ayatollah yang keluar ialah 43 juta rekod dunia. Mereka kecilkan. Mereka kecilkan 15 juta supaya sama dengan Charlie Chaplin. Jadi tidak pecah rekod dunia. Inilah yang dilakukan. Dan kita tahu Trump berbohong 170 kali satu hari. Mereka lantik anaknya. Mereka sangka jatuhnya pemimpin tertinggi, maka hancurlah Iran. Rupa-rupanya nak anaknya naik. Lebih dahsyat berdayanya. Ayahnya ada banyak diplomasi, tetapi anaknya tidak. Kita lawan. Sama ada kita menang, ataupun kita hancur. Ataupun kita tokoban. Kita syahid. Itu kata-kata daripada pemimpin yang baru. Kita akan terus berperang. Tidak ada reserve. Seluruh rakyat keluar. Laki perempuan, tak kira. Dan inilah cari bala Amerika. Kalau ayahnya masih ada, Iran tidak bertindak seagresif yang ada ini. Iran mengatakan, Amerika memberikan ketika ceasefire, Iran telah berhenti perang. Tetapi Amerika bagi arahan baru serang Iran. Ketika ini Trump berada di Turki, tuan. Ketika Trump bersama dengan Erdogan, dia istiharkan kita serang balik Iran depan Presiden Erdogan tanpa segan silu. Dan ketika itu ceasefire, maka mereka bom hospital, mereka bom sekolah di Iran sebagaimana mereka lakukan di Gaza. Mereka bom jabatan, hospital pun mereka bom, jabatan pun mereka bom jabatan di Iran masa ceasefire. Kebetulannya jabatan ini bukan jabatan Iran, jabatan China. Jabatan yang dibina oleh China dan Rusia untuk bawa barangan Iran, perdagangan Iran dengan China Rusia. Maka dengan bomnya jabatan ini, Iran mendapat bantuan yang lebih daripada China dan Rusia. China Rusia mengisyaratkan kami sekarang berdepan dengan Amerika. Cari pasal. Apabila dia bom jabatan ini, China dan Rusia mengatakan kami berdepan dengan US. Sebab kepentingan kami telah dicabar, dibom oleh US. Sebelum ini dihadapi Iran, walaupun ditolong oleh dua negara besar tadi, tetapi secara langsung sekarang kami berdepan. Polisi Amerika yang sangat lemah. Dan mereka menghancurkan jabatan yang dibina oleh Rusia dan China. Maka ini menghubungkan antara China dan Rusia dengan Iran. Minyak daripada lautan, laut, lalu jalan darat. Maka jalan inilah jalan utama perhubungan antara ekonomi Iran, China, Rusia. Putin mengisyaratkan, ialah kami akan masuk perang. Selama ini mereka membantu, dituduh membantu. Ya, kami membantu. Kami membantu Iran. So what? Kata Rusia. Kamu membantu Israel. Mereka membantu Israel. Semua orang tahu. Sekali kami bantu Iran, apa masalah? Dan itulah. Dan lebih lagi apabila jalan kereta api, jambatan itu jambatan kereta api, dibom, maka sahlah target kami. Mereka adalah target kepada China dan Rusia, dan kami berhak untuk masuk berdepan dalam peperangan ini. Iran balas. Dia hancurkan jabatan ini. Jabatan ini pula daripada UAE ke Saudi. King Fahd, namanya jabatan King Fahd yang menghubungkan nadi UAE dengan Arab Saudi. Pertasi laut, dihancurkan oleh Iran. Sama-sama, kisos. Iran kata kisos. Ini kisos. Kamu hancurkan jabatan kami hancurkan jabatan kamu. Dan kami akan terus, setiap tentera kami yang mati, kami akan kisos dengan setiap tentera Amerika. Kami bilang, setiap rakyat kami yang mati, seorang tentera Amerika akan mati. Kami akan bilang satu persatu. Kamu tunggulah, tentera kamu akan balik dalam kofin. Dan
Iran serang. Mula serang ialah military base Amerika di negara jiran, di negara Arab. Di Syria, di Iraq, di Jordan, di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, di United Arab Oman, Saudi. Habis diserang. 20 military hancur lebur. Ini tak disiarkan. Ini tak disiarkan oleh berita. Apabila Amerika belut dengan menyerang Iran, termasuk jabatannya, dibalas dengan jabatan, dibalas dengan military base. Apa yang berlaku, tuan? Kepentingan Amerika di Jordan, di Qatar, Kuwait, Bahrain, 4 negara ini menerima katastrofi yang dahsyat daripada misal-misal yang dihantar oleh Iran. Setakat mana kemusnahan disembunyikan. Tetapi kita lihat apakah yang Iran laporkan. Iran laporkan kemusnahan yang sangat total. Pertamanya, sistem pertahanan mereka roboh. Ayuda mereka tidak dapat menangkis lagi. Selain pada itu, mereka menghancurkan di Syria. Ini berita Iran. Ini tak keluar dalam berita CNN. Iran yang keluarkan. Kita tengok. Boleh jadi dia bohong, tapi kita tengok dulu. Pangkalan US di Syria habis. Ini gambar AI. Dilukis balik untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Begitu juga pangkalan di Saudi. Di Riyadh. Ketika itu, jemaah haji baru balik, sedang balik, tuan-tuan. Jemaah haji sedang balik ke Malaysia. Kita sangat takut. Sebab mereka attack Saudi. Tetapi orang jemaah haji tak tahu apa-apa. Tak ada apa. Tenang je Mekah. Dia tak tahu, tuan-tuan. Geopolitik dia tak tahu. Disembunyikan. Tak ada satu pun berita di Mekah. Saya pergi Ramadan, umrah. Tak ada satu pun berita perang di Mekah. Aman. Sedangkan kita lihat peperangan sangat rancak ketika itu. Sehingga kapal terbang Saudi melencong. Bukan ikut jalan biasa. Daripada Kuala Lumpur tergendala beberapa kali penangguhan kapal terbang. Kemudian melencong ke selatan. Ke Sri Lanka. Naik ke Afrika. Naik balik ke Jeddah. Dan kawan-kawan dalam kapal terbang tak ada apa-apa. Kita puncak atas kapal terbang. Dia tak ada apa-apa. Sebab dia tak tahu. Mikot pun tak lalu, tuan-tuan. Sebab lencongan lagi daripada peperangan. Tapi jemaah haji tak tahu. Jemaah umrah tak tahu. Termasuklah jemaah haji yang balik. Alhamdulillah semua selamat. Dan mereka attack Saudi. Dan Iran mengisytiharkan ini yang kami hancurkan dalam masa 2 minggu. Dalam masa 3 minggu atau beberapa minggu ini, kami hancurkan beberapa tempat strategi tentera Amerika yang sangat penting. Inilah senarai-nya. Tetap dibaca satu persatu. Kemudian ada gambar menunjukkan bahawa tentera Amerika penakut, tuan-tuan. Bila bunyi sirennya lagi, bukan perang lagi dah. Lari. Mereka lari bertempiaran. Dan Amazon. Data terbesar AI Amerika hancur. Sekarang Amerika hilang mata, tuan-tuan. Seolah hilang mata. Sebab Amazon telah hancur. Tak ada berita di Indonesia. Maksudnya dari segi data Amerika lumpuh. Bergerak macam orang buta tanpa ada panduan. Apabila sistem data mereka hancur di Timur Tengah, maka ini ialah di Bahrain. Ini ialah mata telinga mereka hancur. Dahlah sistem pertahanan mereka roboh dan Iran musnahkan data Amazon. Ini otak AI. AI Amerika. Nak bergerak macam mana bila AI tak ada? Inilah yang menyebabkan kejahatan senjata kembali. Trump minta kejahatan senjata apabila AI mereka hancur. Airport tergendala. 132 destinasi Timur Tengah terputus. Itu saya sangat bimbang bila
jemaah haji kita balik. Tapi jemaah haji kata, tak ada. Jangan fitnah. Tak ada, makcik duduk kat sana, aman. Ini dia. Makcik tak tahu. Berapa banyak kaya Tenggala. Tapi Malaysia sentiasa special. Kita sentiasa boleh. Jeddah Kuala Lumpur sentiasa boleh. Dan UAE apabila mereka serang Iran, tak ada siapa condemn. Bila balas oleh Iran, semua condemn. Semua dunia condemn. Kecam, ini jahat Iran. Tadi Amerika yang mulakan. Tak ada siapa yang kisah. UAE pun bangkit. Saudi bangkit. Jordan bangkit. Bahrain bangkit. Kuwait bangkit. Ini jahat. Iran jahat. Tadi yang mereka serang mereka tak beritahu. Tak kecam pun. Dunia juga bersikap demikian. Jangan-jangan kita juga demikian. Tuan-tuan, tengok dengan adil. Bukan Syiah kita tengok. Bukan Sunni kita tengok ialah yang zalim dan yang kena zalim. Yang di pihak benar dengan pihak yang bersalah. Itu yang kita lihat. Kita tidak bincang mazhab sekarang. Kita bincang geopolitik. Bukan politik. Politik bukan geopolitik. Kalau politik tak boleh bincang masjid ni. Geopolitik maksudnya hal semasa. Hal semasa dunia. Itu ialah maksudnya geopolitik. Tuan-tuan. Tentera Amerika kena bom. Mereka sedang tidur. Tak. Mereka tahu, mereka duduk di camp mereka hancur. Duduk di hotel. Hotel pun kena hancur. Ini marah. Mereka sudah marah macam mana Iran tahu hotel ini tempat duduknya tentera Amerika. Hancur. Dan bagaimanakah intelijen Iran boleh sampai ke hotel? Hotel ini tengah-tengah bandar, tuan-tuan. Bukan tempat camp. Tempat masyarakat awam. Macam manakah Iran boleh pilih tepat? Hanya satu hotel tu je kena. Hotel lain tak kena. Sangat precise. Mati berapa ramai, tuan? 100. Yang cederanya macam 4,000. Amerika istihad 12. Amerika istihad 12 orang saja tentera mereka mati. Di seluruh dunia, CNN dan berita di Malaysia pun 12 orang. Sebab dia petik pada CNN rupa-rupanya. Kemudian terbelalak mata Amerika. Bagaimanakah tentera kita yang kita sembunyi betul-betul boleh diketahui ini mesti Rusia, China punya angkara ni. China Rusia ni, kita lawan China Rusia kan ni. Dan kata Iran, kamu jangan bohong lah. Bukan 12. Nak kamu berapa ramai kaya mati? Israel kata, kita naik sikit lah. 16 orang. Yang mati tadi 16 orang. Tadi mula-mula 12. Kami naik 4 orang. Tapi kami akuilah yang satu tu hilang. Yang 400 cedera. Itu kami akuilah. Tapi cedera tak ada apa-apa sikit je. Itu statement daripada Israel. Ia disiarkan dalam TV kita. Yang sebenarnya berapa ramai, tuan-tuan? 200. 200 serang ini bergelimpangan tentang Amerika. Ini menyebabkan Amerika marah kepada presiden mereka. Apabila diketahui 200 yang mati malam itu. Serangan satu hotel 200. Di bawah hotel, tak tahu tempat mana. Macam manakah dapat diketahui dengan tepat? Hotel lain, bangun lain, tak kena langsung. Very precise. Dan Iran mengatakan, dalam masa 15 hari, yang tumpuan ialah 200 yang gelempang ini. Yang cedera, yang bakal mati, ramai. Ditanya dalam Pentagon di Amerika. Dan dijawab oleh timbalan presiden mereka atau menteri peperangan mereka, menteri pertahanan mereka, bahawa talab halal teknik. Ini ada apakah satu kesalahan teknik dalam ini? Jidal haula hasarit al-jaysh al-Ameriki fi harbi Iran. Maka ahli Kongres mengatakan cakap betul-betul. Bukan 12. Kami tahu ratus yang sembunyi yang bawa ke tempat perkembunyian hanya 12. Kemudian tambah 4 lagi jadi 16. Tapi yang sembunyi ini berapa ramai lagi?
Beritahu betul-betul. Bukan Iran dah kata ni. Ini Kongres yang kata. Berita, pula keluar berita Arab. Berita lain tak keluar. Dan Menteri Pertahanan Amerika dikecam oleh Kongres mereka sendiri sebab mereka menyembunyikan berapa ramai tentera mereka yang mati. Mereka tanya berapa ramai tentera Israel mati. Tak ada. Yang mati tentera Amerika. Israel sembunyi tentera mereka. Tak berperang. Ia berperang Amerika. Berperang untuk mati untuk Israel. Sedangkan Israel tak berani untuk mati untuk mereka. Tak sedia untuk mati untuk mereka. Penting Kongres mereka mengetahui bahawa ada benda yang tak kena. Jangan sembunyi sebab pemuda kita yang mati. Di mana ke tentera Israel? Sepatutnya Israel yang mati, bukan kita. Ada juga yang cerdik tentera mereka. Dan Pentagon kata, yalah kita naiklah. Dalam Kongres mereka daripada 12 naik 16. Sekarang dalam Pentagon mereka sebut 140. Boleh bohong gitu jauh, tuan-tuan. Di Malaysia, 3 orang dia kata. Berita, cuba baca berita Malaysia. 3 orang. Kemudian 12 orang. Sebenarnya, di dalam Pentagon dipecahkan. Sebenarnya, kita berbohong. Takut Raja Amerika marah pada kerajaan. Jadi kita kecilkan. Sebenarnya, 140. Pelas-pelas. Kata Iran. 400. Beritahu betul-betul. Beritahu 400 yang mati. Yang mati dalam masa 15 hari, yang mati kemudian lagi ramai. Setiap rakyat Iran yang mati, kami balas dengan seorang tentera mereka. Dan berapa banyakkah duit yang habis dalam masa peperangan 5 bulan lawan Iran? Dalam Kongres terpaksalah Menteri Pertahanan mereka, Menteri Setiausaha Pertahanan, beritahu 37 bilion. Kata ahli Kongres, kalaulah digunakan untuk kebaikan rakyat Amerika, mewah rakyat Amerika. Tetapi kamu hancurkan untuk Israel. Duit rakyat Amerika digunakan untuk membantu Israel. Apa mengenang kita dengan Israel? Dan sekarang mereka bergaduh sama sendiri. Mereka bergaduh di antara Republikan dengan Demokrat. Parti kerajaan, parti pembangkang di Amerika sedang bergaduh sekarang. Ura-ura untuk menjatuhkan Trump. Dan mengikut senator mereka, Bernie Sanders ini terkenal, dia tidak menyembadahi pada mereka sendiri. Dia mengatakan bahawa sekarang Trump minta tambah 1,5 triliun untuk menghadapi Iran. Habis hancur ekonomi Amerika. Dahlah rakyat Amerika sudah kehilangan ekonomi yang sangat penat. Kejatuhan saham mereka begitu jauh. Wang Amerika jatuh meredun. Tiba-tiba nak minta duit rakyat 1,5 triliun untuk menyerang Iran. Kami tidak benarkan. Kami tidak benarkan. Dan mereka undi, tuan-tuan. Mereka undi dalam kabinet mereka. Macam kita juga lah. Rupa-rupanya tak lulus. Kalau tuan baca sampai akhir, tak lulus. Dan apabila tak lulus, kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap, kata Trump. Kita tak boleh berhenti, tak boleh perang lagi. Kita berhenti sekejap. Sebab sudah habis wang. Senjata sudah habis. Minyak yang dicuri pada Venezuela sudah habis. Dan tidak ada rekod ke mana hilang wang daripada minyak Venezuela. Dibincang dalam Kongres mereka. Tuan-tuan, saya pun tengok daripada Kongres mereka. Bukan dalam parlimen kita yang saya tengok apa yang mereka bincang. Mereka bincang dalam Kongres mereka, wang yang diambil daripada Venezuela ke mana pergi? Hilang di tangan Trump seorang. Jenayah Trump sangat besar kepada rakyat Amerika sendiri. Bukan macam perang lagi. Ekonomi wang yang ambil dirampas minyak daripada Venezuela tak diumumkan dalam parlimen. Maksudnya Kongres mereka. Kita panggil parlimen, dia panggil Kongres. Kita berhenti sekejap peperangan. Kita minta perdamaian sementara. Kita minta perdamaian. Iran kata kami yang tentukan bila. Kamu yang mudah peperangan, kami yang tentukan bila kesudahan. Siapa menang, tak? Dia minta ceasefire. Amerika tak minta ceasefire kalau dia menang. Sekarang dia minta dengan Iran, marilah kita berhenti perang. Sementara, 10 hari pun tak apa.
Tujuannya untuk membawa senjata kembali untuk lawan Iran. Iran sudah tahu. Dan oleh sebab itu, Amerika tak pernah tepat dalam perjanjian. Benar sebagaimana sangka Iran, maka dia guna masa 10 hari untuk serang Iraq yang saya sebut awal kuliah tadi. Mereka gunakan 10 hari perdamaian ini untuk serang Iraq. Dan ini ialah laporannya, Iraq sedang diserang Amerika. Tujuannya untuk berhenti sementara dengan Iran. Oleh kerana terlekat di Iran, dia buat U-turn, dia buat pusingan, dia buat lencungan ke Iraq untuk hancurkan penyokong Iran di Iraq. Ini jawapan daripada Panglima mereka sendiri. General mereka sebut. Trump is out. Dan tentera mereka mengatakan, kita sudah buntu, tak boleh pergi lagi dah. Kita sangka kita dapat kalahkan Iran dalam masa seminggu. Sekarang sudah 5 bulan, senjata kita habis. Yang kita tembak pula dalam kongres mereka. Yang kita tembak pula bukan kapal terbang Iran. Dummy. Patung. Iran buat patung daripada plastik. Daripada atas tengoknya macam kapal terbang. Yang kita bom itu habis senjata kita bom dummy. Betapa bodohnya kita, kata Panglima Perang dia. Kita tak buat kajian, yang kita pergi tembak itu kita pergi tembak dummy. Kita rasa kita tembak kapal terbang, kita tembak senjata mereka, rupa-rupanya kita tembak plastik. Dan terang rebah. Naik kapal terbang rebah, tak lihat ini benar. Ditunjukkan oleh CNN sendiri, terang rebah sepanjang perjalanan. Sebab memikirkan kekalahan. Nak keluar macam mana, nak berhenti, Iran tak percaya dah. Perang tak ada duit dah. Dan dia dikutuk dalam kongres. Nak jawab macam mana? Dan nak keluar dari peperangan dan katakan kecewa dengan peperangan ini. Dan dikatakan bahawa bulan September ini, kalau Trump tak kena gaya, dia akan jatuh. Sebab pembangkang akan adakan undi tak percaya. Macam kita juga, tuan-tuan. Sama ada dia menang atau tidak, kita tengoklah bulan 9 nanti. Dan sekarang dikatakan mereka tidak bersama dengan presiden mereka sendiri. Yang bersama presiden mereka ialah Yahudi, Zionis. Untuk gunakan Trump untuk hancurkan Iran. Sebab Iran masih kekal di situ. Mereka boleh masuk Lebanon ataupun negara-negara Arab lain, tetapi Iran masih kekal di situ. Dan tuan-tuan, kerusuhan sedang berlaku di New York, di Amerika. Polis, tentera Amerika dikecualikan, yang bawa ialah tentera Israel. Untuk mengawal Rumah Putih, tentera Israel yang bawa. Tadi untuk perang dengan Iran, mereka simpan tentera Israel yang pergi perang ialah Amerika. Sekarang mereka bawa tentera Israel ke Amerika, jaga Rumah White House. Sebab tentera Amerika tak akan tembak orang Amerika. Tapi tentera ini tak kira siapa. Tentera ini tak kira siapa. Jadi mereka tak percaya tentera Amerika. Amerika tak percaya tentera Amerika. Bukan Amerika tak percaya. Zionis tak percaya. Dia bawa tentera Israel berkawal di situ. Berita ini tak keluar dalam CNN. Berita ini tak keluar dalam TV3. Sekarang sejarah Vietnam berulang. Apa dia sejarah Vietnam? Amerika kalah. Ketika Presiden Johnson tahun 70-an menyerang Vietnam, balik dengan penuh kekalahan. Vietnam tidak ada senjata. Yang ada buluh runcing. Dia kali terowong, tentang pergi ke Vietnam, tengok terowong Sichui. Dan mereka menang dengan terowongnya. Tentara Amerika penyekecut. Sekarang, sejarah Vietnam berulang di Iran, tetapi tak disiarkan. Dari segi taktikal, Amerika kalah. Di Iran 3-0. Sekarang nak 4-0. Ingat, mereka kalah 5-0 dengan Jepun. Mereka menang kali ke-6 dengan bom atom di Hiroshima. Tetapi sejarah tak tulis 5-0 kalah tu. Dia sebutkan Amerika menang atas Jepun. Itu saja. Tak beritahu yang 5 kali kalah. Ini disiarkan oleh ini
kereta kebal yang dibom oleh mereka. Plastik yang ditabur oleh Iran di sebab gunung-gunung, maka mereka bagi bom-bom. Rupanya bom ini habis senjata bom plastik. Dummy weapons yang disebut oleh mereka. Ini dilaporkan dalam kongres mereka. Kita habis peluru sebab kita ditembak benda ni. Kenapa pilot kita begitu bodoh? Dan sekarang mereka sudah keluar senjata Amerika, rupa-rupanya mereka sudah bersedia untuk lancarkan perang dunia ketiga. Dan sekarang mereka sudah menggunakan senjata itu sebab senjata biasa sudah habis. Senjata biasa sudah habis dan mereka sudah keluarkan senjata untuk perang dunia ketiga. Maksudnya tuan-tuan, perang dunia ketiga ini tak dapat dielakkan. Alhamdulillah. Mereka sudah bersedia. Senjata dia tak usik, sekarang dah usik. Maksudnya mereka merancang perang dunia ketiga. Dan dunia akan tunduk pada mereka. Dan mereka berakhir dengan New World Order. Iaitu one world government, one world leader, one world currency, one world religion. Yang mereka sebut Abraham Accord. Iran mengeluarkan statement mereka. Ini kejayaan kami. Nak tahu Amerika kalah berapa? Ini senarai kami daripada bulan Julai 8 sehingga Julai 22. Selama 4 minggu. Selama 3 minggu. 2 minggu. Ini yang kami hancurkan. Tuan-tuan baca sendiri. 7 command control towers ataupun centers, 3 satellite communication system, Patriot defense radar dan lain-lain. Ini yang kami hancurkan dalam masa 2 minggu. Kami tak kira yang sebelum itu. Kami nak beritahu dunia. Mereka berbohong. Ini dia yang kami hancurkan. Termasuklah F-35 mereka hancur. Kami hancurkan 3 buah F-35. Yang 1 buah F-35 pun berbilion, tuan-tuan. Ataupun juta, perlu ratusan juta. Hancur 3. Dan kami jatuhkan. Tuan-tuan tengoklah berapa. Saya tak sempat nak baca semuanya. Dikeluarkan banyak sepanjang saya petik hanyalah 4 halaman yang dikeluarkan oleh Iran. Tuan-tuan takkan jumpa di CNN ini. Senarai ini takkan ditemui. Iran keluarkan senarai. Inilah yang kami hancurkan dalam masa 2 minggu saja. Ya 5 bulan kami tak masuk. Kami masuk yang akhir ini saja. Yang menyebabkan mereka kalah. Tentera Israel tak nak perang, tuan-tuan. Tentera Israel disimpan. Yang mati tentera Amerika. Tadi yang disimpan tentera Amerika yang pakaian, yang tentera Israel yang pakai pakaian Amerika yang dibunuh di hotel. Itu sebab Amerika penting. Kalau tentera mereka mati tak kisah. Tentera Israel mati mereka kisah. Rupanya Amerika membela Israel. Bukan untuk kerajaan mereka sendiri. Israel tak nak perang. Mereka tahu pergi bunuh diri. Dan even Israelis don't want to die for Israel. Israel tak sanggup mati untuk Israel. Yang mereka paksa matilah tentera Amerika. Dan sekarang ada satu move di Kongres mereka. Supaya di-merge tentera Amerika dengan tentera Israel. Tidak ada lagi perbezaan. Semua pakai pakaian sama. Pakaian tentera Amerika. Tuan-tuan, maksud saya pakai pakaian Israel maksud saya. Tidak ada beza lagi dan mereka telah adakan satu cadangan di parlimen walaupun tidak pasti dulu saat tidak. Dan sekarang sebab tentera Israel tak nak berperang, mereka lagi di medan peperangan. Tapi tak apa, tentera kita, tentera yang kena jaga, yang kita bawa untuk lawan Iran ni, tentera Amerika. Begitu sekali, tuan-tuan, Israel menguasai Amerika. Tentera Israel disimpan. Yang mati tentera Amerika. Yang mati ialah Delta Force. Tanya tentera, kalau ada di sini tanya siapa dia Delta Force. Saya bukan tak pernah masuk tentera, tapi saya kaji semua tentang aspek tentera. Delta Force mereka yang terbaik dunia di kononnya. Dan tentera Israel tak sanggup. Yang mati ialah Delta Force. Dalam konteks ini kita lihat percobaan terakhir oleh Amerika
jumpa Presiden Iran. Iran serah dirilah. Kami berjanji untuk jadikan Iran negara yang paling maju di kawasan Teluk. Wah, kata Menteri Luar Raja. Kamu nak jadikan saya maju seperti Syria, seperti Iraq yang kamu hancur, kata. Itulah contoh majunya yang kamu lakukan selama ini. Jawapannya tepat, kata. Dalam konteks ini kita lihat berita yang kita lihat yang menyerang Iran ini ialah negara Arab, termasuklah Kuwait, UAE, Saudi. Mereka gunakan Arab ini atas nama Amerika. Dan inilah yang jadi fitnah. Satu pihak Syiah bersama dengan Rusia, China. Satu pihak lagi Sunni bersama dengan Amerika, Israel. Dua-dua lawan. Kita di mana, tuan-tuan? Inilah barangkali yang Rasulullah sebut fitnah. Kalau orang tanya kita ke mana? Bukan jawapan di atas. Itu jawabannya. Bukan jawapan di atas. Tuan cari apa maksud saya? Bukan jawapan di atas. Sebab dua-duanya fitnah. Yang satunya Israel dan Amerika. Yang satunya adalah Syiah, China, Rusia. Kita umat Islam yang lain di mana? Zaman fitnah. Memang fitnah. Maka kita di mana? Bukan jawapan di atas. Kita lihat usaha terakhir memujuk Saudi. Amerika pujuk Saudi, kami nak bagi kamu nuklear. Kami bagi kamu nuklear, syaratnya kamu serang Iran. Sedangkan Iran belum ada nuklear, diperang sebab nuklear. Sekarang mereka nak bagi ke Saudi supaya hancur Saudi. Ada syarat, kena iktiraf Israel dulu, kena ada demonstrasi dengan Israel dulu. Dan dilema yang berlaku sebab Saudi cuba portray bahawa dia tidak berdemonstrasi dengan Israel, tetapi di sebaliknya ini dia agenda lain. Oleh sebab itu kami akan bagi kamu senjata nuklear. Jangan tolak peluang ini. Sebab nak dapat senjata nuklear bukan main-main. Kami bagi percuma pada kamu. Nanti dia akan kena bayar lah, tuan-tuan. Dia kata percuma tu. Dengan syarat kamu iktiraf Israel, itu saja. Tak ada masalah. Selama ini pun kamu sudah bersama Israel. Tak ada masalah. Beritanya tergantung. Apakah keputusan saya tak pasti. Apakah soal diterima atau tidak. Allah Alam. Tetapi dalam masa yang sama, tugas kamu yang baru, wahai Saudi, serang Yaman. Bila dapat perintah daripada atas, Amerika kata, tuan, sami'na wa ta'na. Dia tak boleh tolak. Dan dia serang Yaman. Apa yang dilakukan? Dia serang masa jemaah haji nak balik. Ketika umrah kita balik, haji sudah selesai, jemaah haji kita pergi balik ke Mekah. Dia serang airport Sana'a di Yaman. Cari pasang. Arab Saudi pergi serang airport ketika kapal terbang yang balik daripada perkemudian Ayatollah nak landing di Sana'a, dia bom airport supaya tak boleh landing. Cari pasal betul Saudi. Apa yang berlaku ialah dia bom Sana'a. Padahalnya dia mencetuskan ini ialah Amerika yang suruh supaya dunia Arab berperang. Supaya Sunni berperang dengan Syiah. Apa yang berlaku ialah segera Yaman bom Aramco. Tuan tahu dia Aramco? Minyak. Aramco ialah minyak Saudi Amerika yang menjadi nadi dunia. Menjadi kekuatan Saudi. Dia teks. Hancur, tuan-tuan. Hancur. Aramco hancur. Airport hancur. Dan apa untuk Saudinya serang Yaman? Inilah yang kita lihat fitnah. Maka peperangan merebak. Raja barangkali dia tak dapat maklumat. Kita kutuk habis-habis. Dia tak tahu dia yang serang dulu. Dia tak tahu yang dia serang dulu. Raja ikhlas, tuan.
Dia hafal Quran di bilik istana dia barangkali. Dia tak tahu apa yang berlaku. Kenapa tiba-tiba Arabku kita yang dihancurkan? Kita tak salah. Dia tak tahu, dia salah. Kita lihat pengkalan militer Amerika dihancurkan di Saudi. Ini sebabnya orang Mekah kata, Majid kata tak ada apa, dia Mekah tak ada apa-apa. Amannya. Ia tak tahu dia riak hancur. Di Taif kita tak tahu apa yang berlaku. Masa itu saya bawa balik ke Taif. Ada military base US di Taif. Kita sangat bimbang. Dekat dengan Mekah tu. Sangat dekat. 160 km saja. Dan inilah mistik yang paling besar dilakukan Saudi dalam peperangan. Ialah tak ada tiba-tiba dia pergi bom Yaman menyebabkan hancur ekonomi Saudi dari segi konteks simpanan minyak mereka. Walaupun banyak lagi tempat lain tetapi yang utama mereka telah hancur. Inilah yang satu lagi. Turkish pula dah bekerja untuk Saudi dan ditembak oleh Yaman. Dulu Yaman tembak kapal Turki yang bawa minyak ke Israel. Tuan-tuan tak akan percaya. Sekarang Yaman tembak drone Turki pula. Dan sekarang merebak, peperangan merebak. Sekarang ditutup selat yang kedua, iaitu selat Mandeb di antara Yaman dengan Semenanjung Arab. Maka minyak yang lalu ke sini dan lalu ini dua salur nadi tertutup blok. Kita jangkakan satu ekonomi yang sangat dahsyat akan berlaku dalam beberapa bulan datang. Sekarang pun tindakan Arab ialah, cuba tuan-tuan biar kira minyak yang sepatutnya lalu Laut Merah dengan Jalan Merah tu Jalan Merah terpaksa melencur melalui Afrika tuan untuk sampai ke timur, untuk sampai ke Melaka. Betapa jauhnya, sama seperti sebelum Tanjung Harapan ditemui. Itulah laluan kapal apabila selat Mandeb ditutup oleh Yaman. Sangat-sangat bahaya. Tadi ditutup di selat Hormuz, ditutup selat ini, maka hilang. Hilang nadi dan boleh stroke dunia. Dunia boleh stroke sekarang. Kita Indonesia, alhamdulillah, sebab kapal kita boleh lalu. Alhamdulillah. Minyak tak terasa sangatlah, walaupun mahal. Dan apa yang berlaku ialah, Amerika sudah menyusup masuk ke Tehran. Kononnya mereka untuk merampas uranium dan mereka tak boleh pergi ke mana tuan. Di Iran ni dia pegunungan bukan macam di Amerika. Pegunungan yang dia tak pernah tahu dia berapa antara dia korbankan tentara di situ. Dia akan korbankan tentara Amerika masuk untuk mencuri uranium Iran, cari pasar lagi. Dalam konteks ini kita lihat Iran mengisyaratkan kami sudah ada senjata yang boleh sampai ke London. Bahkan kami sudah cuba, misal kami intercontinental sampai ke Washington. Jangan cari pasal. Ini dakwaan politik, geopolitik daripada Iran. Sama benar tak benar saya tak pasti. Tetapi dia mengatakan Berlin, Paris, London ini dalam jangkauan kami. Jangan usik kami lagi, kata Iran. Amerika minta UK bersama mereka perangi Iran. Perdana Menteri yang lama cerdik. Dia kata jangan cari pasal. Kalaulah Saudi cari pasal hancur dia, kalau kita cari pasal hancur kita tak ada pasal-pasal. Dengan hanya untuk tunduk kepada Zionis. Dia juga Zionis. Tetapi dia jaga penduduk UK takut berlaku apa yang terlibat dengan peperangan. Dijatuhkan, dia naik Perdana Menteri baru sebelah kanan. Nama apa tuan? Dia pun naik beberapa minggu lepas. Okey, kami akan serang Iran. Cari pasal. Dia mula cari pasal. UK cari pasal. Dia mengatakan kami akan menentang Iran. Banyak berita yang keluar dalam minggu ini. Berita ini keluar banyak. Tuan boleh tengoklah. Ini disiarkan semuanya. UK telah masuk secara resmi dalam peperangan menentang Iran. Peperangan merebak sampai ke Eropah. Dan sekarang Amerika gunakan UK untuk serang Iran. Bagus, kata Iran. Kami sudah sedia alat ini. Kami sudah sedia. Sejak belum perang lagi kami dah jangka.
Kami dah jangka akhir sekali Amerika guna tapak UK untuk serang kami dan kami sudah bersedia. Maka tunggulah hancur London. Tunggu hancur London. Ini bukan saya kata boleh jadi ukutan pada Iran. Kami bersedia dan Britain telah terlibat dalam peperangan. Dan ini kita sangat bimbang sebab Amerika sudah bersedia untuk perang dunia ketiga. Sekarang British UK telah terlibat. Perang dunia kedua juga dua negara inilah yang terlibat menyebabkan peperangan berluasan ke seluruh dunia. Dan berita Iran mengatakan bahawa sekarang Britain ialah nombor satu. Target kami, kata Iran. London jaga. Kami akan sampai ke London. Kami akan sampai dan kami punya senjata namanya Khorramshahr. Boleh sampai 4,000 km. Jarak sederhana kami, tempat ke London. Kamu jangan main-main. Jangan kamu istakan perang pada kami, wahai Perdana Menteri baru. Ini benda baru. Kamu kena tahu bahawa kami dapat serang Iran dalam masa 12 minit. Dalam masa 12 minit, kami boleh sampai ke London. Dan oleh sebab itu, kami sebenarnya, tentera kami, spy kami sudah merebak di England sebelum perang lagi. Semua, kami tahu semua di London. Sebab spy kami telah masuk. Tak ada satu pun kata British yang kami tangkap pelarian daripada Afrika, ia datang daripada Romania. Itu rakyat kami lah tu. Rupa-rupanya Iran hantar pelarian. Ditangkap oleh British, dia ingat daripada Romania. Rupanya daripada Iran. Kami telah sebar, kami punya intelijen di England sebelum perang lagi. Kami tahu sekala-kalanya kamu jangan pasal dengan kami. Satu lagi. Amerika pergi menghasut Ukraine. Serang kapal Iran, cari pasal lagi. Maka dengan bodohnya Zelensky serang kapal Iran di Laut Caspian. Ini yang terakhir minggu ini. Dan Iran mengatakan, kami tunggulah. Kamu sudah hancur di tangan Rusia. Kamu sudah hampir-hampir nyamuk ikan di tangan Rusia. Kamu usik kapal kami balas. Kami akan balas dalam beberapa hari ini. Kamu tunggu, wahai Ukraine. Kata Ukraine, kenapa kamu serang kami? Kami tak serang kamu, kata Iran. Sebab kamulah sediakan senjata kepada Lebanon. Maka kamu layak diserang. Jadi kalau begitu, ya Amerika hantar senjata pada Ukraine itu, maka kami layak serang kamu. Itu maksudnya. Jawapannya. Dan segera Ukraine minta maaf. Ukraine minta maaf dengan Iran, kami tersalah sebenarnya. Tadi dia kata kami sengaja serang. Tetapi Perdana Menteri mereka sebut kami tersalah, minta maaf lah, jangan serang kami. Dia dah tahu hancur Aleppo, hancur negara Arab, hancur negara Amerika sendiri pun. Sekarang Ukraine nothing. Sekiranya berlaku perangan, segera dia minta maaf. Sama ada Iran terima atau tidak, saya tak pasti. Ini semalam. Ukraine minta maaf, kami tersalah. Tembak. Tuan-tuan, Saudi sudah masuk perang. Saudi secara resmi bersama US telah lawan Iran, tetapi bukan direct ke Iran, tetapi di Iraq, iaitu untuk menghancurkan wakil Iran di Iraq. Kalau wakil Iran di Lebanon namanya Hizbullah. Kalau di Yaman namanya Ansarullah. Kalau di Iraq saya tak pasti apa namanya, tapi kumpulan sama. Dan sekarang Saudi resmi bersama mereka menentang Iran. Inilah kita tengok fitnah yang sangat besar. Umat Islam di mana sekarang? Dan berita yang kita terima, US Saudi Force telah melakukan serangan yang hebat ke atas Irak. Umat Islam dalam fitnah, tuan-tuan. Kita boleh baca buka balik hadis bab fitnah di mana ke umat Islam. Dan apakah kita kena lari atas gunung sebagaimana hadis bawa kambing dan berkhalwat di sana? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kita dalam fitnah.
Sekarang kita lihat. Perang kini merebak. Tak dapat ditutup lagi tuan-tuan. Seolah-olah tak dapat disekat lagi. Sebab dihasut oleh mereka. Dihasutnya beberapa negara termasuk UK telah terperangkap. Saudi terperangkap. Kemudian Ukraine terperangkap dengan permainan Zionis. Mereka tidak fikir dua lagi. Dan inilah fitnah yang sangat besar. Dan Trump mengatakan iza saqatat al-Saudiyah, saqatat Israel. Israel bergantung pada Saudi. Selagi Saudi wujud, Israel wujud. Jatuh Saudi, jatuh dari Israel. Apa maksudnya? Saya salah tuan. Israel survival bergantung kepada Saudi. Tanpa Saudi, Israel tak wujud. Ini kata terang. Saya tak tahu apa maksud tuan tafsirkan. Saya petik daripada berita Arab. Berita Inggeris tak keluar. Iza saqatat Saudiyah, saqatat Israel. China beritahu kepada Saudi yang sebenarnya kamu sendiri ada salah. Kalau kamu tak nak diserang oleh Iran, kamu bebaskan negara kamu daripada mereka. Itu saja. Kepada UAE juga kami bagi nasihat yang sama. Kalau kamu tak nak diserang, kamu keluarkan Amerika. Selesai. Iran tak pernah ceroboh negara dalam sejarah sepanjang sejarah mereka. Yang ceroboh ialah US. Kamu kena faham. Tapi kita kena faham juga tuan-tuan. China dan Rusia ada agenda. Dia sekarang menjadikan Iran sebagai alat dia. Dan kita zaman fitnah. Benar-benar fitnah. Sehingga umat Islam tak tahu nak duduk ke mana sekarang. Kemudian, Mesir yang sebutkan tadi awal kuliah tadi. Dibedil oleh Iran. Sebab Mesir juga ada hubungan dengan konflik yang sama. Tetapi bukan kapal Mesir, tetapi kapal Amerika. Sekarang yang bertindak balas dengan Mesir, inilah yang mereka ingat. Mesir diajak supaya terlibat untuk menyerang Iran. Sekarang tiba masanya Mesir. Kalau Mesir tak cerdik, maka Mesir jadi Saudi. Jadi Ukraine, jadi UK bersama, tak ada pasal-pasal untuk berperang. Yang dihancurkan ialah kapal Amerika. Yang digambarkan ialah Iran serang Mesir. Berita juga ambil peranan. Saya tak tahu di Malaysia apa yang dia keluar. Ya sebenarnya Iran, drone dia attack kapal Amerika. Bukan kapal Mesir. Tetapi di perairan Mesir, itulah strategi Amerika untuk melibatkan Mesir dalam peperangan ini. Ini dan hancur kapal mereka. Yang hancur kapal mereka, Mesir sepatutnya ambil jalannya berhati-hati. Tetapi kalau dia terlibat dalam peperangan ini, maka seluruh Asia Tengah, Asia Abad, Timur Tengah telah terlibat. Dan kalaulah terlibat seluruh, sekarang telah merebak ke seluruh, jangan lupa Asia Tenggara. Sebab Bangladesh, India, Filipina, Taiwan, Indonesia pun sedang dirancang. Saya tak berani sebut, tetapi apa yang berlaku di Thailand, apa yang berlaku di Filipina, apa yang berlaku di Indonesia, ambil iktibar. Supaya kita tak terlibat, kita mesti bijak. Sebab sekarang mereka sedang membakar hutan, supaya semua terbakar. Sekarang seluruh Timur Tengah terbakar. Hati-hati Asia Tenggara, nasihat daripada rakyat yang tidak ada sebarang jawatan dalam mana-mana. Saya rakyat biasa. Orang tua, nasihat ASEAN mereka dah jagalah. Sebab mereka sedang membakar hutan. Jangan-janganlah kita terlibat. Turki sedang berkonflik dengan Israel. Tadi satu term lain, ini term lain lagi. Bilangan Turki akan sampai. Sebab dari segi perancangannya, daripada Sungai Nil, sangat-sangat porat. Dan sekarang, Israel mengistilahkan Turki, Mesir, musuh kami. Turki, Mesir, Israel, musuh kami. Israel, musuh kami. Nampak? Peperangan sedang dipalu. Perang sedang dipalu. Syria juga mesti terlibat. Akhir sekali, tuan-tuan, kita lihat bahawa
Mereka tuduh Rusia dan China lah yang membantu Iran. Memang benar pun. Kekuatan Iran sekarang ialah sebab setelah China. Dan mereka nak libatkan peperangan dunia. Tujuan akhir untuk jatuhkan Rusia dengan China, itu maksud dia. Sebagaimana mereka jatuhkan dengan bom Hiroshima, Nagasaki, mereka akan lakukan demikian perancangan mereka. Zelensky mengatakan bahawa Korea Utara telah terlibat. Korea Utara telah masukkan sebanyak 30,000 tentera mereka ke Ukraine. Ini sangat bahaya. Maksudnya hampir seluruh dunia telah terlibat dah sekarang. Hampir seluruh dunia, cuma yang terakhir belum kita lihat. Sekarang dunia terbagi dua, terbagi tiga barangkali. Satu blok biru, satu blok merah, satu blok kuning. Kita masih blok kuning, tuan. Kuning maksudnya fitnah. Kita nak pergi ke mana, tuan? Fitnah. Zaman fitnah yang sangat besar. Mari kita berdoa dengan Allah supaya kita terlepas pada fitnah yang besar ini. Dunia sedang merancang sesuatu yang menghancurkan dunia. Nuklear akan ambil peranan sekiranya mereka kalah. Sekiranya mereka kalah, nuklear akan digunakan. Mereka lah yang memulakan perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kita jangkakan perang dunia ketiga. Orang yang sama. Hitler mengatakan, kalaulah perang dunia ketiga berlaku, orang yang melakukan di sebaliknya, orang sama yang merancang perang dunia pertama dan kedua. 11 September pun mereka lakukan. Freemason pun mereka yang ciptakan. ISIS, Daesh mereka yang lakukan. LGBT mereka yang lakukan. Mereka lakukan FIFA pun mereka juga. Pertandingan dunia pun mereka yang cetuskan. Mereka bawa geopolitik dalam FIFA. Dan sekarang Argentina pun disiasat kerana terlibat dengan berbagai skandal masa FIFA kerana geopolitik masuk dalam sukan. Amerika menghancurkan dunia dalam masa selepas perang dunia. Ini senarai rekod Amerika menghancurkan dunia. Dan tuan-tuan masih lagi bersama dengan Amerika. Sedangkan Allah berfirman, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Kita bukan masalah Syiah, bukan masalah Sunni, tetapi orang zalim jangan bersama. Iran yang tak pernah menyerang negara jiran diserang oleh mereka. Yang satu zalim, yang satu lagi mazlum. Yang satu oppressor, yang satu de-oppress. Kita tak boleh bersama de-oppressor. Yang zalim, kita mesti tidak boleh bersama dengan zalim. Kita zaman fitnah, tuan-tuan. Yang pemimpin dunia akan berakhir. Mereka akan berakhir. Mereka merasakan mereka bijak, tetapi rupa-rupanya tak bijak. Mereka mengorbankan rakyat mereka sendiri. Negara mereka hancur, Israel hancur, Tel Aviv hancur. Dan mereka juga akan hancur. Sebagaimana Fir'aun hancur. Pemimpin ini akan berhancur. Tidak ada pemimpin yang bongkak, yang selamat. Tidak ada, tuan. Ambil intibar. Kejatuhan, kehancuran Fir'aun. Allah mengisahkan. Allah merakam dalam Al-Quran. Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kullan akhadna bi dzambih. Dan setiap mereka yang zalim yang Allah sebut sebelum ini dihancurkan dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Dan antara mereka hancur dengan kami hantarkan angin yang kencang. Wa minhum man akhadhatu sayhah. Dan antara mereka kami hancurkan dengan suara yang kuat. Wa minhum man khasafna bil ardh. Dan antara mereka kami hancurkan dengan tenggelam dalam bumi. Wa minhum man awraqna. Dan antara mereka kami tenggelamkan dalam laut. Wa ma kana Allahu dzalimun wa ma kana Allahu dzalimun walakin kanu amsal muslimun. Allah tidak zalim mereka, tapi mereka lah yang menzalim diri mereka. Fir'aun telah tenggelam. Trump akan tenggelam. Vance akan tenggelam. Netanyahu akan tenggelam. Allah janji. Dan kita Muslim, bagilah kita bersama dengan yang benar dan menolak yang zalim. Allah menceritakan Bani Israel yang begitu panjang dalam surah Isra. Bacalah tuan, hayatilah. Dan Allah menceritakan bagaimanakah mereka melakukan kezaliman 2 kali sebagaimana kita ayat tadi.
Faiza jadu ulama ba'atharikum ibadan lana uli basin syadidud fajasu hilal diyar wa kana udam mafula thumma binakum karutamihim wa abdakum bi amri wa bani wajankum asana firo. Dan tetap bacalah, hayatilah surah Isra. Lihatlah tafsir bagaimanakah Allah menceritakan tentang bangsa ini, Bani ini, ia melakukan segala konspirasi sejak para anbiya lagi. Dan itulah barangkali kesimpulan sinopsis peperangan yang sedang berlaku sekarang, khususnya yang dicetuskan oleh Amerika terhadap Iran ialah sebahagian satu rangkaian yang lanjutan daripada Allah sebut dalam surah Al-Isra. Hayatilah, dan saya dengan rendah hati menulis buku ini, buku yang menceritakan, dan saya petik kuliah saya hari ini daripada bab 10 buku saya. Tuan-tuan bacalah, saya bawa 5 buah biji kat luar tu, siapa tuan yang berminat boleh lihat di situ di luar tu, di tepi pintu masuk. Tajuknya lah Perjalanan Geopolitik dan Ibrah. Sebagai usaha saya melalui kuliah, dan saya tak puas hati, saya kena tulis rekod supaya sekurang-kurangnya saya menunjukkan bahawa saya melakukan usaha yang kecil. Yang saya dapat lakukan ini saja, tulis buku, bercakap. Orang tua usia 70 tahun sakit pula, tak ada boleh buat. Jangan takut dengan saya tak ada apa-apa. Saya orang tua yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang saya boleh ialah saya tulis buku, saya bercakap. Itu saja. Dan saya minta maaf apabila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang minat boleh tengok di situ. سيدنا